Keluarga yang memerlukan di bawah program Comlink Plus kini boleh mendapatkan bimbingan dalam penjagaan kesihatan serta memiliki rumah mereka sendiri melalui sebuah sistem sokongan bersepadu baharu. Pembimbing keluarga dan kaki tangan jagaan kesihatan akan mendampingi isi rumah untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Ini termasuk menyesuaikan pelan kesihatan khusus dan memahami cara mendapatkan sokongan kewangan yang diperlukan untuk rawatan. Di samping itu, pihak HDB juga akan menyediakan panduan bagaimana isi rumah sedemikian boleh memiliki rumah mereka sendiri. Mulai bulan depan, isi rumah bergaji rendah juga akan menerima kadar lebih tinggi bagi bantuan sementara dan jangka panjang agar dapat memenuhi perbelanjaan hidup asas. Isi rumah terdiri daripada seorang individu di bawah bantuan jangka panjang bakal menerima $760 setiap bulan, naik hampir 20% berbanding kadar sedia ada. Golongan kurang upaya PWD bakal menerima lebih banyak bantuan agar bersedia untuk bekerja selepas lulus daripada sekolah-sekolah pendidikan khas. Di bawah satu program baharu, Pusat Aktiviti Harian DAC dan Bakal Terlindung akan memastikan agar golongan PWD dapat terus meningkatkan kemahiran yang ditimba di sekolah. Program itu akan dilancarkan menjelang hujung tahun ini. Persons with disabilities will be better served with a single service catering to their evolving learning needs, and they will benefit from a curriculum focused on independent living, communication and language, and social-emotional skills without needing to move between multiple services. Semua prasekolah yang disokong pemerintah akan menawarkan program pembelajaran seni menjelang tahun 2027. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mendekatkan masyarakat kepada seni dan budaya. Selain itu, lebih banyak karya seni akan dipamerkan di estet-estet perumahan mulai Ogos ini. Manakala permohonan bagi penyedia program sudah bermula bagi PAS Budaya SG yang pertama. Program pendidikan seni di bawah Majlis Seni Kebangsaan NEC berhasrat untuk mendampingi golongan pelajar prasekolah menerusi persembahan, lawatan dan bingkil. Bagi para pelajar menengah 1 dan 2 pula, mereka berpeluang untuk mengambil bahagian dalam program muzik secara langsung bagi memperdalam penghayatan kepada budaya tempatan. Sementara itu, PAS Budaya SG bernilai $100 boleh digunakan sepanjang 3 tahun akan datang bermula September nanti. Ia bertujuan membantu warga tempatan mengurangkan kos menghadiri program seni dan warisan. Institut Sukan Singapura SSI, Institut Sukan Belia Kebangsaan NYSI dan Sekolah Sukan Singapura SSP akan digabungkan menjadi satu entiti. Langkah tersebut bertujuan menyediakan sistem sokongan yang lancar dan menyeluruh bagi para atlet belia, sedang mereka beralih sepenuhnya ke pasukan kebangsaan. SSI dan NYSI akan digabungkan terlebih dahulu untuk membentuk Institut Sukan baharu mulai April. Ia kemudian akan bergabung dengan Sekolah Sukan Singapura di kemudian hari. Entiti tersebut bakal ditempatkan di rumah baharu tim Singapura di kawasan Kallang Alive. Saudara, perbahasan bagi belanjawan dan jawatan kuasa peruntukan bagi tahun kewangan ini tiba di penghujungnya. Jumlah pertanyaan yang difailkan dan tempoh perbahasan mencecah rekod berbanding sebarang sesi sebelum ini. Sekitar 600 pertanyaan difailkan dan perbahasan mengambil masa purata hampir 8 jam sehari. Ketua Dewan Indrani Raja berkata, Belanjawan 2025 merupakan yang terakhir bagi penggal yang beliau sifatkan penuh naik dan turun. Cik Indrani turut menggariskan 3 isu utama yang harus ditangani pemerintah sepanjang penggal ini. Yang pertama, kesan wabak COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang mencengkam kesihatan, ekonomi dan pekerjaan. Kemudian pencerobohan Rusia ke atas Ukraine yang menjejas langkah pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023. Dan seterusnya, usaha mentransformasi masa depan Singapura dengan menangani kos sara hidup dalam belanjawan tahun 2024 dan 2025. We were able to decisively deploy these resources and come through without burdening future generations with debt
in contrast to many other countries that are still trying to find ways to lower their debt to GDP ratios, having accumulated significant debt in the COVID-19 years that exceeded the peaks after the Second World War. We're not in that position thanks to the reserves and to a prudent fiscal policy endorsed by the majority of this House. This has enabled us to meet our spending needs, which have been growing year by year. Minutes ago, we've just passed a $143 billion budget, the largest of this term. Singapura terus menguatkuasakan peraturan untuk memastikan pemilik gerai penjajah mengendalikan kedai mereka sendiri bagi mencegah amalan penyewaan semula. Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Dr. Koh Poh Koon berkata, dasar ini membantu mengekalkan persaingan yang adil serta menghalang amalan melakukan bidaan hanya untuk kemudian menyewakannya semula pada harga lebih tinggi. Dr. Koh menyarankan kepada penjajah yang mengembangkan perniagaan di luar pusat penjajah dan meluangkan lebih banyak waktu untuk menguruskan operasi niaga daripada memasak di gerai mereka untuk mempertimbangkan sama ada ingin meneruskan perniagaan sebagai penjajah. Fokus mereka seharusnya kekal pada peranan utama untuk memasak di gerai. Tambah Dr. Koh, matlamat Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA adalah untuk memberi peluang kepada orang ramai yang ingin mencuburi perniagaan penjajah. Bukannya perniagaan berangkai kerana pusat penjajah bukan sekadar ruang komersial, tetapi juga ruang makan masyarakat dengan peranan sosial.